216 ayat 68. Sorry. 68 ke 69 poin sama ni? 8 saya tak masuk kelas Ustaz. Oh ya ke? 68 68. Okey, saya buat Tuan Safi jadi host Boleh Ustaz. Okey. So malam ni surah Yunus muka surat 216 Recording in progress. ayat yang ke-68. Okey, baik, baca doa sikit Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Jadi kita berbunyi qalu takhadallahu walada. Subhanah huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Okey, qalu mereka berkata, siapa mereka ni? Orang-orang musyrikin Mekah. Ittakhadha menjadikan Allahu oleh Allah waladan anak. Subhanahu maha suci dia Allah, maha suci dia Allah. Huwa dia Allah. Al-Ghani maha kaya. Orang nama Abdul Ghani tu kan, ini perkataan dia, Al-Ghani maha kaya. Lahu baginya, bagi Allah, ma apa yang fis samawati di langit-langit, fis samawati di langit-langit, wa dan ma apa yang fil ard di bumi, in tidaklah indakum di sisi kamu min daripada sultanin sebarang keterangan. Okey, bi dengan haza ini. Terjemah haza ini. Maksud ini ni apa dia? Pendapat kamu ini, kefahaman kamu ini, keyakinan kamu ini. Itu maksud ini. Adakah taquluna kamu berkata alallah ke atas Allah. Okey. Ma apa yang la tidak ta'lamun kamu ketahui. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita, ayat pertama kita. Tuan Sofi terjemahkan boleh? Tuan Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, yakni orang-orang musyrikin, menjadikan oleh Allah anak. Maha suci dia Allah, dia maha kaya baginya. Apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi tidaklah di sisi kamu daripada sebarang keterangan dengan ini. Adakah kamu berkata ke atas Allah apa yang tidak kamu ketahui? Okey, baik. Surah ni surah Makkiyah. Maka Allah menyebutkan tentang kesalahan orang Mekah. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Dan anak yang mereka maksudkan itu adalah anak perempuan. Anak perempuan, malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka mengatakan malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Tolong baca dia, Puan Nur Zakiyah, boleh? Muka surat 490. Muka surat 490, ayat 19-20. Boleh, Puan Nur Zakiyah? Muka surat 490, ayat 19, ayat 20.
Dan mereka menganggap malaikat-malaikat yang juga hamba-hamba Allah itu sebagai perempuan, hamba Allah itu sebagai perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat dan akan diminta bertanggungjawab? Dan mereka berkata, Terus. sekiranya Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, iaitu malaikat. Mereka sebenarnya tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Mereka hanyalah orang. Okey, Ustaz. Okey, terima kasih Puan Nur Zakia. Saya dengar putus-putus. Oleh dengar macam mana? Betul Ustaz. Putus. Putus-putus. Jadi kalau macam tu, maknanya internet Puan Nur Zakia mungkin kena check balik. Saya takut saya seorang dengan betul-betul internet saya problem. Benar Puan Nur Zakia? Okay, sebab tu saya tanya tu. Sebab kat tempat saya sekarang baru start hujan. Okey, saya try. Section Saya kat 9 sekarang. Kuantan ni. Oh, kat Kuantan. Okey. Okey, baik. Audio Okey, Ustaz. tak apa Puan Nur Zakia, tak apa. Okey, baik. saya Jadi kat dalam Kuantan. ayat yang ke-19 surah Okey. Az-Zukhruf ni, Allah mengatakan malaikat-malaikat orang musyrikin menganggap malaikat-malaikat sebagai anak perempuan Allah. Maka Allah tanya, mereka anggap malaikat tu anak perempuan, mereka ada ke masa Allah ciptakan malaikat? Adakah mereka menyaksikan masa Allah buat malaikat tu? Mereka berani kata malaikat tu adalah anak perempuan Allah, nanti mereka kena tanggungjawab terhadap apa yang mereka katakan. Okey, baik. Apa tujuan orang musyrikin mengatakan Allah ada anak? Apa tujuan mereka? Mereka mengatakan Allah tu kena ada anak. Dua tujuan. Pertama, untuk menyempurnakan Allah. Bagi mereka, mereka berkefahaman politism. Tak mungkin Tuhan itu hidup sebatang kara. Itu dipanggil politism. Mana mungkin orang yang satu zat yang maha kaya, maha berkuasa, duduk seorang-seorang, tak ada peneman, tak ada anak-anak, tak ada pasangan, mana mungkin? Jadi mereka memeluk agama, kefahaman, dipanggil politism. Tuhan tak boleh sebatang kara, tak boleh duduk seorang-seorang. Jadi mereka anggap Allah ni macam manusia. Manusia tu kalau dia kaya, duit banyak, rumah banglo, kereta hebat, tapi tak ada pasangan, orang anggap kurang kehidupan dia. Orang tetap anggap dia tak sempurna. Ataupun dia kaya, pasangan ni laki bini kaya gila-gila je, laki bini, laki jutawan, bini jutawan, anak tak ada langsung. Contoh, ni sekadar contoh. Maka orang akan anggap dia keluarga yang tidak sempurna. Maka orang musyrikin mengatakan Allah takkanlah tak sempurna, mestilah kena sempurna juga macam manusia. Jadi macam mana Allah sempurna? Dia ada isteri, dia ada anak-anak. Itu cara orang musyrikin. Itu sebab orang musyrikin mengatakan Allah ada anak. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu sebabnya lagi adalah mereka ditipu oleh syaitan dengan syaitan memberi faham kepada mereka sekiranya Tuhan ayah tak memperkenankan permintaan mereka, Tuhan anak-anak ni boleh memperkenankan permintaan mereka. Okey, salah satu penguat kefahaman monoteism mereka ialah politism mereka ialah tak mungkin satu Tuhan mampu larat nak uruskan segala perkara. Allah, dia hanya tengok big scale. Orang musyrikin kata. Maksud big scale tu, bumi, matahari, bulan, hujan turun. Benda kecil-kecil. Nak tumbuhkan rumput, nak buat binatang beranak, nak buat labah-labah bertelur, nak buat ikan bertelur. Itu semua benda kecil-kecil, takkan Allah kena buat juga. Jadi Allah kan adalah pembantu-pembantu. Siapa dia? Anak-anak dia yang menguruskan benda kecil-kecil. Itu kefahaman mereka. Sebab tu mereka kata Allah ada anak. Sebab tu mereka kata Allah ada anak. Kerana apa? Anak-anak Allah ni nak tolong Allah menguruskan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah Tuhan ayah tak boleh ampunkan dosa mereka, tak boleh dengar permintaan mereka dalam satu masa, Tuhan anak ada. Tuhan anak ni ramai. Tuhan anak Allah ni ramai. Malaikat-malaikat tu ramai. Jadi bila Tuhan anak ada, Tuhan anak boleh sampaikan pada Allah permintaan manusia-manusia melalui perantaraan Tuhan anak ada. Maka Allah kata Maha Suci Allah. Kenapa Allah sebut Maha Suci Allah?
Kerana seorang yang kata Allah ada isteri ada anak, dia telah merendahkan, menjatuhkan martabat Allah serendah-rendahnya. Kalau manusia, tak jadi masalah. Saya kata pada si Fulan tu dia ada isteri, dia ada anak. Oh, Alhamdulillah. Betul kan? Tak ada masalah pun, tak nampak kekurangan pun. Kalau si Fulan tu kita kata dia ada isteri, dia ada anak dia ramai. Betul lah, tak jadi satu kekurangan pun. Tapi bagi Allah, itu adalah satu tohmahan yang sangat berat bagi Tuhan yang memiliki sifat keesaan. Apa maksud dia? Allah kalau dia ada partner, maka kehendak dia terhad. Keinginan dia terbatas. Kenapa terbatas? Kadang-kadang apa yang dia nak, dia kena tanya dulu partner dia, setuju ke tak setuju. Jadi kalau partner dia tak setuju, sama ada dia kena tinggalkan apa yang dia nak buat, ataupun dia buat juga tapi buat dalam keadaan hati tak sedap. Sebab apa? Membelakangkan partner. Itu satu tanda lemah bagi Zat yang Maha Esa. Mana boleh Zat yang Maha Esa tertunda kehendak dia, terganggu keinginan dia. Mana boleh. Itu satu kelemahan. Jadi Allah Maha Suci dari segala kelemahan, dari segala kehinaan. Jadi orang yang kata Allah ada anak, orang tu telah menjatuhkan ataupun merendahkan Allah ke tahap yang sangat hina. Lebih hina daripada orang tuduh orang penzina, jatuh maruah. Orang tuduh orang peliwat, jatuh maruah. Teruk tak? Bila seseorang kena tuduh penzina, kena tuduh peliwat, teruk tak? Teruk lah. Yang tukang tuduh tu berdosa. Kalau mereka tak dapat datangkan bukti, mereka kena sebat 80 kali sebatan. Tetapi, tuan-tuan tahu tak? Dosa tuduh orang meliwat, dosa tuduh orang berzina, Allah tak boleh ampunkan. Sama ada dengan cara orang tu bertaubat, lalu minta maaf dengan orang yang dia tuduh, ataupun ke akhirat nanti dia kena masuk neraka dalam satu tempoh masa yang tertentu. Lalu Allah ampunkan dosa mereka setelah mereka dicuci dosa-dosa dalam neraka. Akhirnya Allah keluarkan balik masuk dalam syurga. Tapi seseorang yang kat dunia ni tak pernah tuduh orang meliwat, tak pernah tuduh orang berzina, tak pernah tuduh orang apa-apa. Tapi kat dunia dia kata Allah ada anak, Allah ada partner, Allah ada isteri. Maka untuk dia, duduklah berjuta-juta tahun dalam neraka pun Allah tetap tidak akan ampun. Sebab tu saya beritahu, orang yang kata Allah ada anak, orang ni buat dosa, buat kesalahan lagi keji pada kita tuduh orang tu berzina. Orang tu baik, tak pernah terfikir pun nak berzina, tak pernah berniat pun nak berzina, dan tak suka pergi ke arah tempat-tempat yang boleh buat perzinaan. Kita tuduh dia berzina. Berat tak? Berat. Dosa besar tu. Semua orang akan anggap dia jahat sebab tuduh orang baik berzina. Tetapi di sisi Allah lagi jahat, lagi teruk adalah orang yang mengatakan Allah ada anak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pasti dah terangkan belum dalam surah kita ni. Orang meliwat, Allah murka. Betul kan? Orang meliwat, Allah murka. Orang berzina, Allah murka. Tetapi kemurkaan Allah hanya dilepaskan ataupun dizahirkan pada tempat tertentu sahaja. Apa? Orang pernah berzina sebelum ni, orang pernah meliwat sebelum ni. Allah murka tak? Allah murka. Allah marah tak? Allah marah. Kita jangan kata tak apa, asalkan jangan syirik. Ni pun satu kefahaman yang ditipu syaitan juga. Tak apa zina pun, janji tak syirik. Sebab ustaz kata dosa syirik Allah tak ampun. Tak apalah, buat dosa-dosa lain pun janji tak syirik. Ni pun satu kena tipu dengan syaitan juga. Semua Allah murka. Dalam zina Allah murka, dalam meliwat, dalam berjudi, dalam minum arak, dalam mencuri, semua Allah murka. Tapi kemurkaan Allah dalam dosa-dosa tu tak sama tahap dengan kemurkaan Allah bila orang kata Allah ada anak. Tengok muka surat 311. Muka surat 311. Puan Izawani dalam baca, Puan Izawani, page 311, ayat 88 sampai 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang kafir, iaitu Yahudi dan Nasrani berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. 89. Sesungguhnya kamu telah melakukan satu kemungkaran yang besar. 90. Langit nyaris-nyaris terpecah disebabkan ucapan mereka itu. Bumi nyaris-nyaris terbelah dan gunung ganang pula hampir runtuh. 91. Kerana mereka mendakwa Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. 92. Padahal tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Okey.
Tuan, terima kasih poin jawab ni. Tuan Sofi boleh tak bulatkan as-samawatu tu? Ayat 90. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita sekarang sedang bincang surah Yunus. Untuk sahabat-sahabat yang baru join, kita sekarang sedang bincang surah Yunus, muka surat 216 ayat 68. Okay, yes, Tuan Sofi, as-samawatu. Saya nak tanya lah, kita pernah bincang kisah kaum Nabi Lut yang meliwat. Saya nak tanya lah, masa liwat kaum Nabi Lut ramai-ramai suka meliwat tu, Allah binasakan mereka, betul? Kan? Masa Allah binasakan mereka, berapa biji langit hancur sekali masa tu? Cuba jawab. Berapa biji langit, berapa biji gunung yang hancur sekali masa tu? Tak ada. Ya, Puan Zaman ni? Tak ada. Tak ada. Dosa berzina, dosa meliwat besar tak besar. Sampai tahap Allah terbalikkan bumi pada kaum Nabi Lut, Wak Sadum ataupun Sazum. Besarlah dosanya tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi satu langit pun tak terjejas kerana orang meliwat, orang berzina. Jangan salah faham. Saya bukan nak kata zina liwat tu bagus tak. Jangan kata macam tu pula. Saya nak beritahu dosa zina, dosa liwat, dosa syirik, semua Allah murka. Tetapi yang paling murka, kata Allah ada anak. Orang berzina, orang meliwat, tak pernah lagi langit hancur. Tapi untuk orang yang mengatakan Allah ada anak, apa ayat 90 kata? Langit-langit hampir pecah kerana ucapan itu. Berapa langit tu? Hampir-hampir nak pecah. Berapa langit? Bukan langit kita nampak saja. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua hampir nak pecah. Sebab kata-kata orang yang mengatakan Allah ada isteri, Allah ada anak. Nampak? Sebab tu dosa orang yang kata Allah ada isteri, ada anak ni takkan diampunkan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Jadi bukan benda kecil-kecil. Bukan benda main-main ni. Benda besar. Okey, baik. Balik semula ayat kita. Terima kasih Tuan Sofi. Terima kasih Puan Zam ni. Balik semula ayat kita. Allah kata, Huwal Ghani. Dia maha kaya. Apa maksud maha kaya? Tidak memerlukan. Maksud maha kaya adalah tidak memerlukan. Minta maaf, manusia walaupun dia kaya, tapi dia tak ada pasangan, dia tak ada anak-anak, dia tetap rasa kekurangan dalam hidup dia. Dia ambil anak angkat, contoh kadang-kadang. Jadi dia nak menghilangkan kesunyian dalam hidup dia. Hari-hari dia kena keluar makan dengan kawan-kawan. Hari-hari dia kena borak dengan kawan-kawan. Sunyi hidup dia. Isteri tak ada, anak-anak tak ada. Duit banyak. Gaji bulan-bulan puluh-puluh ribu. Tapi isteri tak ada, anak-anak tak ada. Contoh. Sunyi hidup dia. Jadi dia berhajat pada peneman untuk teman dia. Kawan ke, girlfriend ke, apa ke. Sebab dia kesunyian. Dia berhajat pada sesuatu yang boleh menghilangkan kesunyian dia, teman dia, borak dengan dia, main-main dengan dia. Kan? Orang manusia, Allah buat suka pada anak-anak, nak main dengan anak-anak, nak bermesra dengan isteri, itu rahmat. Itu satu sifat yang Allah ciptakan keinginan bagi manusia. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia orang asli duduk dalam hutan, walaupun dia orang yang tak pernah sekolah, keinginan untuk memiliki anak, keinginan untuk memiliki pasangan, itu semua Allah buat. Jadi berhajat tak? Berhajat. Semua orang berhajat. Saya nak cerita pengalaman. Kadang-kadang kita nampak orang tu dia okey je, nampak macam tak kahwin dia okey je, nampak dia okey je, tak kahwin nampak okey je lah, kita nampak dia kan. Berkerjaya, berkenderaan hebat, kita nampak dia okey. Tapi pengalaman saya masa saya nak pergi haji 2-3 tahun lepas, orang yang kita nampak okey tu mesej kita. Ustaz boleh tak tolong doakan saya dapat jodoh? Rupanya nak jodoh juga dia ni. Walaupun nampak macam, okey je tak ada suami, tak ada isteri, boleh pergi kulu kilir, masuk kelas agama, pergi program agama. Tapi jauh di sudut hati dia, dia nak juga pasangan. Maka dia beritahu saya, Ustaz tolong doakan saya dapat jodoh. Kita doakanlah sebab dia berhajat. Tapi saya nak beritahu, sebelum tu kita tengok dia, kita sangka dia macam, okey. Tak ada pasangan pun okey. Pergi masjid, program surau, semua dia ada, dia uruskan, makan-makan kat surau, semua dia uruskan. Contohlah ni Tapi bila kita nak pergi haji, dia pun dia minta kita doa agar Allah temukan dia dengan pasangan. Faham? Jadi kita nak bagi, saya pun masa tu kata, rupanya dia berhajat juga pada pasangan. Walaupun dia seorang yang berkerjaya, nampak okey, tapi berhajat pada pasangan. Ada orang dalam kahwin tak ada anak, Ustaz tolong doa kami dapat anak, kami dah lama kahwin tapi tak ada anak, tolong doa boleh Ustaz? Bagi duit sungguh-sungguh kat kita, suruh kita doa dia dapat anak. Padahal kita tengok dia okey, pergi sana, pergi sini, bercuti sana, bercuti sini. Setahun 3-4 kali tak ada sebab pergi cuti banyak kali. Tapi rupanya dia masih ada rasa sunyi sebab tak ada anak-anak. Sebab apa?
Sebab Allah buat keinginan pada isteri, anak-anak untuk kelengkapan hidup. Allah buat benda tu pada manusia, betul kan? Para Nabi pun ada isteri, ada anak. Orang kafir pun ada isteri, ada anak. Orang benci Islam pun ada isteri, ada anak. Sebab benda tu keperluan hidup, keinginan, kehendak bagi semua manusia. Allah, dia maha kaya. Maksud dia maha kaya, dia tak perlu pada pasangan untuk teman dia. Dia tak perlu pada anak-anak untuk main-main gurau-gurau dengan dia, balik kerja penat-penat. Dia tak perlu. Allah yang buat manusia perlu pada pasangan, pada ada anak, pada kebahagiaan rumah tangga, kemesraan dengan pasangan. Allah buat manusia perlu pada tu. Allah buat manusia. Jadi kita anak-anak, kalau mak ayah kita dah berumur, minta maaf banyaklah. Umur 69, umur 70 mak ayah kita, pasangan meninggal. Mak kita meninggal, ayah kita meninggal. Jadi tinggal seorang lagi. Cakap nak kahwin. Kita jangan buat cerdik, mak ayah fokus ibadat lah, nak kahwin apa lagi. Kubur dah panggil, mari. Fokus ibadat lah. Tak cerdik cakap macam. Tak. Allah buat manusia selagi mana dia hidup, selagi mana dia berakal, dia akan perlu pada peneman. Bukan pasangan tu untuk jimat semata-mata. Tak. Pasangan. Teman. Lelaki pun kalau tanya isteri balik kampung ke, isteri kena obsession duduk sorang-sorang, dia rimah kot duduk sorang-sorang ni. Padahal rumah selesa. TV, Astro semua ada. Nak kena cari. Ustaz Free tak boleh lesak. Jom pergi minum-minum borak-borak kedai mamak. Allah nak teman borak dia pula. Kita kena teman dia borak pula. Tak, memang manusia perlu. Pada benda-benda macam tu. Teman, berborak, lepas perasaan, kongsi masalah. Allah manusia perlu. Allah, adakah perlu? Adakah Allah perlu juga pada teman nak cerita masalah? Adakah Allah perlu juga pada anak-anak untuk main-main balik kerja, main-main duku-duku anak lambung-lambung? Allah tak perlu. Sebab tu Allah kata Allah maha kaya. Apa maksud kaya? Kaya adalah tidak berhajat sebagaimana orang lain berhajat. Itu maksud kaya. Jadi orang yang kaya kat dunia ni adalah orang yang tak berhajat macam orang lain berhajat. Dia dah ada kereta walaupun kereta murah, dia ada rumah walaupun rumah murah. Cukup hidup dia. Tapi kalau dia dah ada kereta mahal, dalam masa yang sama hati dia nak sangat-sangat kereta lagi mahal pada tu macam jiran dia belum kaya. Nabi sebut laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nas. Bukanlah kaya tu dengan sebab banyak harta, tapi kaya tu kaya hati. Bukan kaya hati. Allah maha kaya dari segala-galanya. Apa maksud maha kaya dari segala-galanya? Tak perlu pada segala-galanya. Allah cipta makhluk, Allah tak perlu pada makhluk. Allah cipta malaikat, Allah tak perlu pada malaikat. Allah suruh manusia ibadat kan? Allah suruh kita ibadat pada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Allah perlu tak pada ibadat kita? Allah berhajat tak pada ibadat kita? Tak perlu langsung pada ibadat kita, amalan-amalan kita. Sebab tu Allah maha kaya. Jadi bagaimana dengan Allah yang maha kaya ni? Kamu kata perlu pada isteri, pada anak. Allah kata, kalau aku nak main-main macam kamu, maksudnya nak berseronok dengan isteri, berseronok dengan anak-anak dalam kehidupan, aku boleh buat isteri aku sendiri, anak aku sendiri kalau aku nak buat. Kat mana ayat dia? iPhone 11 Pro Max ni siapa ya? Siapa dia? iPhone Norziana. Puan Norziana. Maafkan saya Puan Norziana. Boleh Puan Norziana tolong terjemahkan tak untuk kita? Ayat. Saya cari sekejap. Surah Al-Anbiya. Ini kata Allah. Pada orang kafir yang mengatakan Allah perlu isteri, perlu anak. Allah ni Tuhan yang polytheism. Tak boleh monotheism. Monotheism tu boleh duduk seorang-seorang. Polytheism tu tak boleh duduk seorang-seorang. Kena ada kawan, kena ada partner. Saya cari muka surat sekejap. Surah Al-Anbiya. Okay, muka surat 323. Ayat 16, 17. 16 dengan 17. 16-17. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalam dan segala apa yang ada di antara kedua-duanya dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat sesuatu permainan, isteri dan anak, sudah tentu kami membuatnya daripada sisi kami. Jika kami benar-benar mahukan sedemikian. Terima kasih Puan. Terima kasih. Allah Ta'ala kata, Puan Norziana, terima kasih Puan Norziana. Allah Ta'ala kata, kalau kami betul-betul nak buat isteri dan anak untuk permainan, maksud permainan tu untuk apa? Untuk suka-suka dalam hidup, untuk seronok dalam rumah tangga, ada isteri dan anak. Allah kata, aku boleh buat, aku punya sendiri. Anak Allah boleh buat.
Isteri Allah, Allah boleh buat. Yang Allah paling suka, yang Allah paling minat. Allah takkan nak buat isteri dia manusia macam manusia juga. Allah takkan nak buat isteri dia macam malaikat juga. Allah akan buatlah isteri yang disuka, nak yang disuka kalau dia nak. Jadi kamu tak payah pandai-pandai lah nak mengisterikan siapa-siapa kepada aku. Kamu tak payah pandai-pandai lah nak menganak-anakkan sesiapa terhadap aku. Kalau aku nak isteri, kalau aku nak anak, aku boleh buat daripada pihak aku. Aku tak perlu jadikan isteri aku manusia macam kamu juga. Aku tak perlu jadikan anak-anak aku anak-anak macam anak-anak kamu juga. Kalau gitu apa beza aku dengan kamu? Kalau Allah nak, Allah buat. Tapi Allah tak nak. Kerana apa Allah tak nak? Kerana benda itu akan menjatuhkan ketinggian, keesaan, kehebatan Allah SWT. Tak nampak hebat lah. Dulu masa dia bujang Beckham kau main. Apa dia cakap semua orang okey. Lepas kahwin, apa dia cakap, bini cakap balik, dia terpaksa akur apa bini dia cakap. Kan kurang. Masa dia bujang, dia bos, apa dia cakap semua orang kena terima. Tak ada orang boleh bangkang. Lepas dia kahwin, bini dia jadi bos atas lagi daripada dia. Dia buat keputusan, bini dia semua ubah. Kena ubah pula. Contoh. Itu lama kelemahan ke kekuatan? Kelemahan. Allah tak akan buat sebab benda tu akan menjatuhkan kehebatan Allah SWT. Okey, baik. Sama ayat kita sekarang. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita sekarang surah Yunus. Okey, muka surat 216 ayat yang ke-68. Maka Allah mengatakan, Allah pemilik langit dan bumi. Langit bumi Allah punya, isteri Allah punya, anak-anak Allah punya. Kamu, Allah boleh bagi isteri, Allah bagi pasangan, Allah bagi anak-anak. Takkanlah Allah berhajat macam kamu berhajat juga. Takkanlah Allah berhajat macam kamu berhajat juga. Sebab semua benda Allah punya. Semua benda Allah punya, takkanlah Allah berhajat juga macam kamu berhajat. Termasuk ayat ni. Maka Allah kata, apa yang kamu cakap, tidak ada langsung keterangan. Kamu main cakap je. Kamu tidak ada langsung sultan. Maksud sultan tu apa dia? Keterangan hujah yang kuat. Kamu main cakap je. Maka Allah kata, adakah kamu berani nak cakap terhadap Allah apa yang kamu tak tahu? Jangan pandai-pandai kamu nak cakap sesuatu tentang Allah yang kamu tak tahu. Seterusnya ayat 69. Kul katakanlah, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yaftaruna mengada-adakan alallah ke atas Allah al-kadzib, pendustaan, penipuan, la tidak yuflihun akan berjaya. Okey, tolong terjemahkan dia. Ammar Faris, tolong terjemahkan boleh? Ya, saya. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan ke atas Allah Ta'ala penipuan dan mereka berjaya. Okey, terima kasih Ammar. Allah suruh Nabi cakap. Terima kasih. Allah suruh Nabi cakap pada orang musyrikin yang kata Allah ada anak. Sedangkan Allah tak pernah kata. Maka orang-orang yang mengatakan sesuatu perkara dusta terhadap Allah. Walaupun niat dia baik tadilah. Apa niat dia baik? Nak menyempurnakan hidup Allah. Kerana ada pasangan. Walaupun niat dia supaya kalau Allah sibuk, tak boleh tunaikan permintaan dia, anak-anak Allah ada boleh tunaikan permintaan dia. Apa saja niat dia, dia dianggap telah mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah SWT. Maka orang macam ni Allah kata tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya maksudnya dunia tidak akan berjaya, akhirat pun tidak akan berjaya. Itu Ustaz, ramai orang kafir berjaya. Ramai orang kafir berjaya di dunia adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud istidraj, azab yang Allah tangguhkan biar dia buat dosa banyak lagi. Biar dia buat maksiat banyak lagi. Satu masa bila Allah hancurkan, mereka tak sempat nak taubat, tak sempat nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 70. Mata'un kesenangan fid dunia, di kehidupan dunia. Summa kemudian ilaina kepada kamilah marji'uhum tempat kembali mereka. Summa kemudian nuziquhum kami akan rasakan kepada mereka. Nuziquhum
kami akan rasakan kepada mereka azab. Azab asyadid. Apa tema asyadid? Yang sangat dahsyat. Asyadid yang sangat dahsyat. B dengan sebab ma apa yang kanu mereka selalu yakfurun ingkari. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Norazila, terjemahkan boleh? Puan Norazila. Boleh Ustaz. Tapi sebelum kesenangan di kehidupan tu apa benda ayat dia? Tak ada. Tak ada kesenangan tu ya? Tiba-tiba kesenangan je. Okey. Okey, Syaitanirrajim. Kesenangan di kehidupan di dunia kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang sangat dahsyat, apa yang mereka selalu ingkari. Okey. Terima kasih Puan Norazila. Saya nak tanyalah tuan-tuan dan puan-puan. Apa relate orang kata Allah ada isteri ada anak, dia senang kat dunia? Apa kaitan orang yang kata Allah ada isteri ada anak, dia nak kesenangan kat dunia? Kalau orang tu berzina, minum arak, dia dapat keseronokan, tu kita faham lah. Dia berzina, dia minum arak, dia judi, menang, dapat duit banyak, lalu dia kata ni enjoyment yang terbaik. Kita faham lah kan? Tapi orang kafir, dia sembah berhala, dia kata Allah ada anak, itu merupakan satu enjoyment untuk mereka kat dunia. Agak-agak kenapa ya? Siapa nak cuba jawab lah. Apa relate? Saya ulang balik, soalan saya. Kalau orang kafir tu dia suka berjudi, suka berzina, suka minum arak, lalu dia sanggup tak nak masuk Islam sebab nak kesenangan kat dunia, okey, kita faham. Tapi masalah kita dalam ayat sekarang, kita fokus ayat sekarang, mereka kata Allah ada anak, tak nak ubah kefahaman tersebut sebab nak kesenangan kat dunia. Apa signifikan dia? Apa relate dia? Agak-agak kenapa? Mungkin Puan Norazakiyah nak cuba ke? Jelas tak maksud saya? Soalan saya Puan Norazakiyah jelas tak? Jelas. Signifikan apa ya? Ataupun ada sahabat lain nak cuba? Tak pastilah Ustaz. Tak pasti Okey, baik. Pertama, orang kafir, dia dah lama keturunan mereka, puak mereka, bangsa mereka sembah berhala. Majoriti orang mereka sembah berhala. Jadi kalaulah mereka ikut Nabi Muhammad yang bawa kefahaman Tuhan tu satu, walaupun sebahagian orang kafir merasakan betul lah apa Muhammad cakap ni, logik masuk akal, mereka tetap tak nak tinggal ajaran lama mereka, tak nak ikut Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab bila mereka ikut Nabi Muhammad, mereka tahu risiko dia. Apa risiko dia? Orang kafir tak nak berurusan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Kalau mereka keluar negara dan orang-orang kafir luar tanah Arab, luar Mekah mengetahui mereka ikut ajaran Nabi Muhammad, lalu mereka kena colek ke, mereka kena rompak ke, orang kafir lain tak nak tolong. Jadi mereka tahu apa risiko kalau kita tinggalkan ajaran nenek moyang, itu mengatakan Allah ada anak, ada isteri, sekutu-sekutu ni. Kalau kita tinggalkan ajaran ni, apa risiko kita akan dapat? Kita mungkin kalau mereka berniaga, mereka akan hilang customer. Customer mereka semua orang mengatakan Allah ada sekutu, tiba-tiba dia peniaga mengatakan Allah tak ada sekutu, Allah tu Esa. Marah tak kawan-kawan mereka yang seagama mereka sebelum ni? Marah lah. Jadi kalau nak marah macam mana? Jangan beli kedai dia. Kan rugi bisnes. Jadi oleh kerana nak jaga bisnes, takut customer lari, peganglah juga dengan ajaran yang salah tu. Biar apa jadi pun. Itu satu. Yang kedua, kita dah lama duduk kat Mekah ni, dijamin keamanan. Bila orang tahu kita ni orang Mekah yang sembah banyak berhala-berhala, maka orang luar tak berani nak ganggu gugat kita. Sebab kita ni orang Mekah. Kan kita ni orang yang berkefahaman nenek moyang zaman Nabi Ibrahim. Mengatakan Allah ada isteri, ada anak, ada sekutu, ada partner dan sebagainya. Tiba-tiba kalau kita ubah kefahaman, kita join geng Muhammad yang minoriti tu, kita ubah kefahaman join mereka, jadi apa-apa kat kita kena colek ke, kena halau ke, kena rampak, siapa nak backup kita? Sebab tu walaupun mereka tahu ajaran mereka salah, ajaran Muhammad betul, tak nak tinggalkan juga
Kenapa? Takut tak boleh nak enjoy kat dunia, hidup ramai musuh, orang tak suka, niaga mungkin tak laku, kehidupan mungkin tak aman macam sebelum ni. Nampak? Tu signifikan dia. Tu dia punya relate dia. Jelas tak sahabat-sahabat? Jelas. Jelas. Puan Zakia, okey? Jelas? Okey. Jadi yang macam bapa saudara Nabi Abu Talib tu pun kira ini Tak jaga jugalah antara standard. puncanya juga yang dia tak nak masuk Okey. Islam. Abu Talib tu sebab lain. Abu Talib tu dia nak jaga standard. Abu Talib tu, Puan Zakia, dia nak jaga standard. Dia tahu anak saudara dia betul. Tapi dia takut kalau dia dekat-dekat nak mati masuk Islam dengan Nabi Muhammad. Okey, Abu Talib ni dia orang yang berpegang kuat dengan ajaran nenek moyang. Dia tahu ajaran Nabi Muhammad betul dan dia tahu kalau dia masuk ajaran Nabi Muhammad, nanti respect orang Mekah pada dia akan jatuh. Tu poin dia pertama, Puan Zakia. Kan, dia sebelum ni orang yang dihormati kat Mekah. Tapi dia tahu kalau dia masuk Islam, dia takkan dapat penghormatan yang sama macam orang hormat dia sebelum ni. Orang hormat dia sebelum ni sebab dia mewarisi kefahaman agama Abdul Muttalib. Apa kefahaman akidah Abdul Muttalib? Tuhan kena banyak, Tuhan kena ramai. Tiba-tiba dia yang mewarisi kefahaman agama Abdul Muttalib tukar kefahaman. Agak-agak orang nak respect lagi tak macam sebelum ni? Orang nak muliakan lagi? Ada orang tak pandang dah. Itu sebab dia tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi pokok pangkal dia tetap nak enjoyment kat dunia jugalah. Kemudian orang kafir tahu. Orang kafir mereka mengetahui ajaran Nabi Muhammad ni tak boleh berzina, tak boleh judi, tak boleh amalkan riba. Dia tahu kalau ikut ajaran Muhammad ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Jadi mereka tak nak ikut. Sebab apa? Walaupun ajaran dia betul, apa dia cakap tu betul, tapi kalau kita ikut dia, kita dah tak boleh zina suka hati macam ni sebelum ni. Kita dah tak boleh minum arak suka hati macam sebelum ni. Kita dah tak boleh nak buat benda-benda yang kita biasa buat dengan seronok sebelum ni. Itu maksud ayat ni. Mereka sanggup tak nak tinggal kefahaman mereka sebab mereka syok dengan keinginan dunia. Mereka syok dengan enjoyment yang sekejap kat dunia. Satu lagi, ni ditulis dalam tafsir, bukan dalam tafsir, dalam kitab buku sirah Nabi, The Seal Nectar, Rahikul Maktum. Orang musyrikin mereka anggap, orang musyrikin Mekah, mereka anggap kejayaan mereka sebelum ni, kekayaan harta benda mereka sebelum ni, keamanan yang mereka dapat sebelum ni sebab berhala-berhala tu tolong. Ni orang Mekah punya kejahilan. Mereka pergi mana-mana senang, mereka makanan tak putus-putus, walaupun bukan musim tapi ada sentiasa stok. Orang luar datang berniaga kat Mekah, orang luar datang berniaga selamat, balik berniaga selamat. Mereka pun pergi berniaga kat luar selamat, balik selamat. Sebab apa? Sebab mereka kata keselamatan mereka sebelum ni dijamin oleh berhala-berhala. Jadi kalau ikut ajaran Nabi Muhammad, kena tinggal berhala-berhala tu, kena pecahkan, kena hancurkan berhala-berhala tu. Jadi mereka dah senang sebelum ni, mewah, selesa dengan kehidupan sembah berhala sebelum ni. Kalaulah mereka kena tinggalkan ajaran sembahan berhala, apa bakal berlaku pada masa depan mereka? Lepas ni kita nak pergi berniaga, boleh pergi dengan aman, balik dengan aman lagi ke? Lepas ni orang luar datang nak berniaga tempat kita, orang luar tu takkan dirompak, takkan disamun ke? Itu makna ayat ni. Mereka sanggup tak nak tinggal ajaran yang salah, masih nak berpegang dengan ajaran yang salah, tak nak ikut ajaran yang betul. Sebab mereka tahu risiko dia kalau ikut ajaran Nabi Muhammad tak senang macam sebelum ni. Okey. Contoh, minta maaf lah contoh. Ini sekadar contoh. Bukan nak kaitkan, nak kata semua artis jahat. Artis, kebanyakan mereka, kalau mereka dah mula pakai tudung, contoh kalau mereka dah mula berhijab, maka tawaran lakonan tu tak sama banyaklah macam mereka tak tutup aurat sebelum ni. Ni sekadar contoh. Betul kan? Taklah semua. Tapi artis tu kalau dia tidak tutup aurat, banyaklah pengarah filem nak ambil, buat filem tu, buat filem ni. Mungkin orang luar negara pun nak tengok kerana pakaian tak pakai hijab. Tapi bila artis tu mula pakai hijab, maka orang pun dah kurang sikit nak ambil berlakon. Contohlah. Orang pun dah tak nak ambil berlakon. Ni sekadar contoh. Penyanyi ke, pelakon ke, contohlah, sekadar contoh. Jadi kalau dia pakai tudung, salah satu risiko dia, job akan kurang. Kalau dia pakai tudung, pakai hijab, salah satu kesan dia, contohlah, persembahan orang panggil akan kurang. Jadi sebelum ni income lah 40,000, 70,000 sebulan. Pakai tudung, orang panggil 5-6 kali dapatlah 20,000. Dah kurang sikit contoh. Jadi, alamak tak boleh pakai tudung lagi.
kena jadi macam sebelum ni lah. Itu contoh. Maksudnya dia tahu tak pakai tudung tu berdosa, haram buka aurat, tahu. Tapi kalau buat macam tu, macam mana job sebelum ni? Sama lah juga orang musyrikin Mekah, mereka bukan tak faham apa yang Nabi sampaikan tu masuk akal. Tapi kalau mereka tinggalkan ajaran nenek moyang, ikut ajaran Nabi Muhammad, bagaimana dengan kehidupan mereka? Contoh, tengok surah, ada satu ayat dalam surah Al-Qasas, tak silap saya. Mereka orang musyrikin Mekah ni, orang musyrikin Mekah, dia kata, kami tahu kamu ni benar wahai Muhammad, tapi kalau kami mengikut kamu, kami tidak akan dijamin keselamatan. Kami mungkin akan diusir, kami mungkin akan dirompak, dicolek. Tengok muka surat 392 ya, page 392. Tolong baca dia Puan Rasimah Kasim, boleh? Puan Rasimah Kasim, 392. Ayat 57. Entah Ustaz. Ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, jika kami mengikut petunjuk bersama engkau, nescaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah menegurkan kedudukan mereka di tanah haram, yang selamat, yang didatang ke tempat itu buah-buahan daripada segala jenis tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki daripada sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Terima kasih Puan Rosimah Kasim. Tengok, mereka kata apa? Kalau kami ikut petunjuk, orang kafir kata ni, apa maksud petunjuk? Guidance yang Nabi Muhammad bawa, itulah. Maksudnya bagi mereka, Nabi itu betul tak buat petunjuk? Betul lah buat petunjuk. Jadi kalau kami ikut petunjuk yang Nabi Muhammad bawa tu, kami mungkin kena halau keluar pada bumi yang kami dah selesa hidup sekarang ni. Kami punya bisnes dah okey, customer dah ramai. Regular customer pun dah ada hari-hari datang makan minum, contohlah. Yang jual kambing hari-hari semua dah customer tetap datang beli daging kambing, beli susu kambing, contoh. Kalau kena usir daripada negeri, nak survive kat negara baru, negeri baru, nak mula perniagaan balik, nak build up balik bisnes, bukan benda mudah. Dia tak ajarlah ikut ajaran ni walaupun dia betul. Nanti susah hidup kita. Maka Allah kata apa dia? Kamu senang sebelum ni, siapa bagi senang? Kamu senang, selesa, aman kat Mekah, siapa yang bagi senang? Kamu duduk kat Mekah ni, macam-macam buahan didatangkan ke negara kamu untuk dijual beli, walaupun bukan pada musimnya. Siapa yang buat benda tu dapat? Siapa yang buat benda tu datang pada kamu? Allah kan? Jadi sebagaimana masa kamu kafir, Allah boleh buat benda tu semua datang mudah pada kamu. Adakah dengan sebab kamu beriman pada Allah, Allah akan susahkan kamu? Itu maksud ayat ni. Okey. Ayat lepas pada tu, saya lupa minta suruh Puan Rosimah baca tadi. Ayat lepas pada tu Allah kata apa dia? Berapa banyak kampung-kampung, negeri-negeri yang penduduk-penduduknya tidak taat. Sebelum ni penduduk, Tuan Sofi tolong angkat sikit ayat boleh, Tuan Sofi? Kat skrin ni, ayat 57 kan? Tuan Sofi boleh angkat sikit, biar nampak 58 punya terjemahan. Tadi saya lupa nak minta. Okay, tengok. Allah kata ayat 58. Berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupan dia. Jadi penduduk negeri itu tahu Nabi itu betul, Nabi itu benar. Tapi kalau ikut Nabi itu, tak bolehlah enjoyment lepas ni, tak dapatlah enjoyment lagi. Jadi, kamu tak nak ikut Nabi Muhammad dalam keadaan kamu tahu dia betul, dia benar sebab sayang duniawi kamu kan? Kamu tahu tak? Umat dulu sebelum kamu pun macam tu juga. Sebab cinta dunia lebih tak nak ikut Nabi, apa kami buat pada mereka? Mereka terus dibinasakan. Mereka terus dihancurkan. Kamu tengoklah apa berlaku, apa yang tinggal kat tempat kediaman mereka, tengok apa dia tinggal. Di mana kamu nak? Mana yang lebih berisiko tinggi? Tu point dia. Allah tanya kat sini seolah-olah, mana lagi risiko tinggi? Kalau kamu ikut Nabi Muhammad, risiko dia, kamu mungkin kena colek, kena halau, kena usir pada negeri Mekah. Tu risiko dia. Tapi kalau kamu tak ikut Nabi Muhammad, risiko dia apa dia? Allah hancurkan, binasakan. Macam kaum Nabi Lut, macam kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh. Jadi pilihlah. Antara dua risiko ni, mana yang kamu rasa lagi sanggup kamu nak hadapi? Kalau kamu fikir tak nak kena colek, tak nak kena halau, maksudnya kamu sedia nak hadapi risiko kena macam mak sebelum ni, silakan. Jadi kalau kamu orang cerdik, kamu orang berakal, kamu tahu apalah sangat risiko kena halau. Apalah sangat risiko kena colek dengan orang kafir, orang luar Madinah, dibandingkan dengan risiko kena azab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara Allah Taala menjawab. Cara Allah jawab kepada orang-orang yang tahu Nabi betul, Nabi benar tapi tak nak ikut.
Kenapa? Risiko. Okey, jelas tak sahabat-sahabat apa signifikan dia, apa relate dia? Jelas ke sahabat-sahabat semua? Puan Zakiah boleh? InsyaAllah Ustaz. Jadi lepas ni kalau tanya insya-Allah Puan Zakiah boleh jawab insya-Allah. Agak-agaknya gitu. Agaknya gitu. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Allah kata apa dia dalam ayat ni? Tak apa, enjoy dulu puas-puas. Allah kata enjoy puas-puas. Kamu tak nak ikut Nabi, tak nak dengar cakap Nabi, tak nak berimbang dengan Nabi dengan alasan nak enjoy. Maka Allah kata apa? Tak apa, enjoy. Satu masa nanti kamu kena kembali pada aku juga. Kamu kena menghadap aku juga. Kamu tak nak susah kat dunia, kamu sanggup tak nak susah kat dunia, kamu tahu tak nanti kamu kena menghadap aku. Jadi kamu kena menghadap aku, kamu rasa aku nak terima ke alasan kamu? Tak nak beriman dengan Nabi sebab nak enjoyment kat dunia. Kamu rasa Allah terima tak? Allah tak akan terima. Jadi orang yang Allah tak terima alasan mereka, Allah tahu yang mereka ni tahu Nabi tu benar, Nabi tu betul, tapi pilih tak nak ikut Nabi sebab nak enjoy kat dunia. Maka Allah kata, tak apa, enjoy. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dahsyat dengan sebab apa yang mereka nak. Lalu Allah kata apa dalam surah Luqman? Tolong baca dia surah Luqman, Tuan Haji Syahril Yuk. Tolong baca boleh Tuan Haji Syahril. Surah Luqman muka surat 414. Muka surat 414. Okey. Boleh Ustaz. Sorry, 413. Maafkan saya, 413. Ayat 23, 24. Boleh Tuan Haji Syahril 23, 24. Boleh Ustaz. 413 ayat 23, 24. 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkan kamu. Itu Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 24. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Terima kasih Haji Syahril. Ayat 24 tu kat skrin pun ada. Kami bagi mereka enjoyment. We let them enjoy a little while. Nak seronok, pilih nak seronok. Pilih nak selesa, tak nak ikut Nabi Muhammad nanti tak dapat keseronokan, tak dapat keselesaan. Okey, fine, tak apa. Kami bagi enjoy. Sekejap je. Berapa lama nak enjoy? 100 tahun. 150 tahun. Tak ada, umur 70 tak lah nak enjoy dah. Okey. Umur 80 bawa kereta dah ketar tangan. Kereta 4 biji tapi tak boleh bawa. Apa enjoyment dapat lagi? Contoh. Sekejap je. Ke akhirat kami akan paksa mereka, kami akan humban mereka ke dalam azab yang sangat keras. Wah, itu Ustaz, kita kat dunia ni kalau ikut agama Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad, tak boleh enjoy ya? Kalau ikut ayat-ayat saya terangkan tadi, siapa ikut ajaran Nabi Muhammad, pilih untuk ikut hukum Islam, pilih untuk ikut ajaran Islam, pilih untuk tutup aurat, pilih untuk tak nak buat benda haram, pilih untuk tak nak terlibat dengan benda-benda haram, tak boleh enjoy lah kat dunia. Tak boleh enjoy lah jatuh kat dunia kan? Sebab apa? Saya pilih jalan Islam, saya pilih jalan kebenaran, saya pilih jalan Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi enjoyment bagi saya. Enjoyment kat dunia untuk orang kafir saja. Saya orang pilih nak jadi Islam, maka saya kena hidup susah je sama kat dunia, tak ada enjoy. Betul tak kefahaman macam? Salah. Siapa kata orang hidup dalam sebagai agama Islam tak boleh enjoy langsung? Mana ada? Tengok muka surat 221. Tolong baca dia Puan Zanaria boleh? Page 221. Surah Hud. 221 muka surat 221 surah Hud. Saya cari surat. Ayat 3. Ayat 3. Surah Hud ayat 3. Boleh? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu, kemudian bertawbatlah kepadanya supaya ia memberi kamu kesenangan hidup yang baik hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan ia akan memberi kepada setiap orang yang ada kelebihan akan kelebihannya itu. Okey, cukup Puan. Okey. Terima kasih Puan Zanaria. Apa poin saya? Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Itu poin saya. Allah kata kalau kamu istighfar taubat pada Allah, He may grant you enjoyment, good, full of enjoyment until appointed term. Apa maksud dia?
Begitu? Allah nak bagi enjoyment ni. Orang istighfar, taubat pada Allah, Allah bagi enjoyment. Kat dunia tak boleh enjoy ke? Sebagai orang Islam tak boleh enjoy. Kena zuhud. Kena duduk masjid je. Tak boleh buat apa saja. Macam tu ke kefahaman dia? Dapat bawa anak-anak pergi cuti. Tak payah luar negara ke Sabah. Enjoyment tak? Enjoyment. Dapat bawa anak-anak mandi sungai. Dapat bawa anak-anak pergi water park. Macam tu. Bawa anak-anak pergi berkemah kat tepi sungai. Enjoyment ke bukan? Enjoyment. Tak adalah kata enjoyment tu terlibat dengan dosa maksiat baru enjoyment. Kena pergi Genting Highland. Baru nama enjoyment. Masuk tempat-tempat judi. Masuk tempat-tempat main nombor ekor. Apa tu? Baru nama enjoyment. Adakah macam tu maksud enjoyment? Tak. Dunia ni Allah bagi enjoyment. Banyak lagi Allah kata mataan hasanan kat skrin. Mana ni? Kat skrin. Kesenangan hidup yang baik. Maksudnya apa? Nikmat kesenangan hidup yang baik. Kita terjemah good enjoyment, full of enjoyment. Maksudnya ada enjoyment yang baik kat dunia. Bukan tak boleh enjoyment langsung kat dunia. Kenapa awak tak boleh enjoy? Saya orang Islam. Enjoy ni tu orang kafir je. Orang Islam tak boleh enjoy. Kena duduk wajib surau sepanjang masa. Siapa kata macam tu? Zaman Nabi, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kita ni tak buat siyahah ke? Tu kat skrin. Terima kasih Tuan Sofi. Mataan hasanan. Allah Ta'ala akan bagi kamu mataan. Ayat kita sekarang kan? Ayat kita sekarang yang dibaca tadi oleh Puan Norazila baca kita sekarang mata'un kan? Mata'un ni mataan hasanan. Enjoyment yang baik. Dapat pergi cuti, dapat duit banyak, kehidupan selesa. Orang lain struggle. Anak 8-9 orang struggle. Semua sekolah struggle hidup. Dia steady je. Anak 8-9-10 okey, boleh hidup, boleh bayar yuran sekolah nak macam biasa, boleh balik kampung. Setiap kali cuti panjang mesti balik kampung. Kita kalau dulu cuti panjang dah balik kampung, cuti kali ni tak boleh balik kampung lah, duduk sini diam-diam. Bukan sombong tak nak balik mengajuk, duit tak ada. Contohlah kan. Tapi orang yang Allah bagi dia enjoyment, boleh pergi kudu kilik. Boleh cakap je semua tempat-tempat menarik kat Malaysia. Ada tempat-tempat menarik kat Malaysia, dia tag suami dekat Facebook. Bang, jom. Suami dia pun ada duit lebih, rezeki lebih, okey, jom. Bulan depan ke? Esok-esok. Suami dia kata, terus pergi, contoh. Orang lain, dia tag suami dia kat Facebook, suami dia buat tak tahu je. Oh, ya ke? I tak tahu pun, I dah lama tu kat Facebook. Bukan tak nak pergi, isteri ajak pergi tempat tersebut. Duit tak ada, contoh. Ini sekadar contoh. Jadi, enjoyment kat dunia bukan dosa maksiat saja. Tu jangan salah faham. Banyak enjoyment Allah bagi. Ada sahabat tanya Nabi, hadis tadi. Ya Rasulullah, kita ni tak buat melawat sana ke melawat sini, melawat sana, melawat sini, tak buat ke? Sahabat tanya Nabi. Apa jawapan Nabi? Inna siyahata ummati fi sabilillah. Melawatnya umat aku, melancongnya umat aku fi sabilillah. Jadi di samping berjuang jalan Allah, tuan-tuan dan puan-puan, berjuang jalan Allah, perang kat Tabuk, perang kat sana, perang kat sini, lancong ke tak? Lanconglah. Fi sabilillah. Dalam masa yang sama, siapa ada Nabi kata, siapa pergi berjuang jalan Allah, tak boleh tengok pemandangan. Lalu kat padang pasir yang cantik, jangan tengok. Lalu kat tepi sungai cantik, jangan tengok. Lalu kat bukit bukit yang menarik, yang cantik, jangan tengok. Kenapa? Niat kita nak perang. Tak boleh tengok-tengok tempat menarik, kena fokus perang saja. Mana ada macam tu? Nabi sebut, siyahah umat aku punya berjalan, umat aku punya bercuti, umat aku punya melancong, fisabilillah tu. Itulah siyahah. Jadi kita pergi haji, pergi umrah, pergi melawat tempat-tempat menarik, di samping dapat ilmu, di samping dapat kefahaman agama lebih, di samping tahu sejarah. Enjoy tak tengok tempat-tempat menarik macam tu? Enjoy. Jadi nak beritahu kat sini, bukanlah makna ayat kita hari ni, enjoyment untuk orang kafir saja. Orang Islam tak boleh enjoy kat dunia, kena enjoy kat akhirat saja. Itu kefahaman yang salah. Jadi kesalahan orang kafir, mereka fikir, kalau masuk agama Islam, tak boleh enjoy langsung. Jadi sebab tu mereka tak nak tinggal agama mereka, tetap teguh atas ajaran kafir mereka. Okey, jelas ya? Itu kita kata kaitan dia. Orang kafir tahu Nabi betul, tak nak beriman dengan Nabi sebab mereka pilih enjoyment kat dunia. Adakah orang Islam tak boleh enjoy? Boleh enjoy, tapi enjoy yang dibenarkan, yang tidak berlawanan dengan syariat. Pergilah cuti tiap-tiap minggu pun tak apa. Duit banyak, rezeki lebih, pergi tiap-tiap minggu cuti. Orang lain kau pun duit pada awal tahun. Tunggu bonus akhir tahun baru bercuti. Dia tak ada duit banyak sangat, berlambak sangat duit dia. Tiap-tiap minggu dia bawa anak bercuti, contoh.
Contohlah, tak ada tempat yang menarik kat Malaysia yang dia dapat tahu mesti dia akan pergi. Tak ada tempat tak pernah pergi. Contoh. Enjoyment tak? Enjoy. Orang lain nak pergi kumpul duit. Cukup hujung tahun, baru pergi. Dia tak ada. Setiap bulan boleh pergi. Duit dia banyak. Enjoyment. Haram ke? Tak haram. Makan bagus. Menggembirakan anak isteri. Dapat pahala. Okey, baik. Seterusnya. Masuk ayat baru. Surah, untuk sahabat baru masuk, kita sekarang sedang bincang surah Yunus. Dan kita nak masuk kisah Nabi Nuh alaihissalam. Surah ni surah Yunus, tapi kisah Nabi Yunus tak mari lagi. Dia mari dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Okey, wa dan muka surat sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 217. Wa dan utlu bacalah. Utlu bacalah. Okey. Alaihim ke atas mereka, alaihim ke atas mereka, naba'a berita. Naba'a berita. Nuhin Nabi Nuh. Nuhin Nabi Nuh. Okey. Nuhin Nabi Nuh. Okey. Is ketika qala dia berkata. Qala dia berkata. Dia Nabi Nuh. Dia Nabi Nuh, dia berkata li kepada qaumihi kaumnya. Qaumihi kaumnya, itu kaum Nabi Nuh lah, qaumihi kaumnya. Ya qaumi wahai kaumku. Ya qaumi wahai kaumku. In jika okey, in jika kana adalah okey, kana adalah jika kana adalah kabura, terasa berat. Kabura, terasa berat. Kabura, terasa berat. Alaikum ke atas kamu, alaikum ke atas kamu, maqami berdirinya aku. Maqami berdirinya aku. Wa dan tazkiri peringatan aku. Tazkiri peringatan aku. Okey. Bi dengan ayatillah, ayat-ayat Allah. Tuan Sofi tolong share kat skrin boleh? Saya baru share kat Tuan Sofi hadis travel umatku tu. The tourism of my ummah is jihad in the path of Allah. Boleh Tuan Sofi, sementara saya terjemah sikit-sikit ni, tolong share kat skrin hadis yang Nabi kata, melancongnya umat aku jalan Allah. Pergi belajar luar negara, dah belajar luar negara, belajar agama luar negara, pergi berjihad, mungkin pergi bertabligh, contohlah kan. Itulah jihad. Itulah melancong. Okey. Jadi di samping dapat bertabligh, dapat menyampaikan agama, dapat sekali menengok, melihat kecantikan, keindahan alam kat sekian-sekian tempat, sekian-sekian negara. Okey. Tengok tu hadis dekat sini. Pada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, idzan li fi siyahah. Ya Allah, ya Rasulullah, boleh tak bagi izin aku nak bercuti? Tourism. Maka Nabi kata, inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Nabi kata, tourismnya umat aku, bercutinya umat aku, melancong. Melancongnya umat aku adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, orang pergi berjihad, pergi bertabligh, pergi belajar agama, pergi buat program-program kemanusiaan. Jihad lah tu kan, program kemanusiaan bagi orang miskin, buat masjid kat negara-negara Afrika, buat daga kat negara-negara susah. Jihad lah tu. Di samping itu dapat tak tengok keindahan alam kat tempat situ, pergi tempat-tempat menarik. Seronok tak? Seronok. Enjoy ke tak enjoy? Enjoy. Halal ke haram? Halal. Jadi bukanlah kata kena, bila awak pilih nak jadi orang Islam yang baik, yang bertakwa, yang soleh, awak kena jadi kat dunia ni macam katak bawah tempurung. Tak boleh pergi sana pergi sini, tak boleh. Kenapa? Itu termasuk dalam enjoyment. Itu kata-kata orang juhala, orang-orang yang jahil. Boleh? Okey, baik. Macam mana kita tadi? Okey, sambung semua. Terima kasih Tuan Sofi. Share hadis tu kat skrin. Patutnya saya share tadi, saya lupa nak bagi kat Tuan Sofi. Okey, sambung balik ayat kita.
Wa dan tazkiri peringatan aku bi dengan ayatillah, ayat-ayat Allah. Fa maka alallah, ke atas Allah lah, alallah, ke atas Allah lah, tawakkaltu, aku berserah, tawakkaltu, aku berserah. Okey. Fa maka ajmi'u, bulatkanlah, ajmi'u, bulatkanlah. Maksud bulatkanlah, ajmi'u ni maksudnya kumpulkanlah, bulatkanlah. Amrokum, urusan kamu. Terjemah amrokum, urusan kamu. Okey. Dalam putih terjemah your plot, urusan jahat kamu lah maksudnya. Wa dan syuraka akum, sekutu-sekutu kamu. Syuraka akum, sekutu-sekutu kamu. Summa, kemudian, la, janganlah, la, janganlah, yakun, ada. Yakun, ada, amrukum, urusan kamu ataupun plot kamu, dua-dua boleh, alaikum, ke atas kamu, alaikum, ke atas kamu, hummatan, keraguan, hummatan, keraguan, ragu-ragu. Summa, kemudian, uqdu, laksanakanlah, uqdu, laksanakanlah, you pass, laksanakanlah, ilayya, kepadaku, ilayya, kepadaku, wa dan la, janganlah, la, janganlah, tunziruni, kamu beri tangguh kepadaku, tunziruni, kamu beri tangguh kepadaku. Okey, tolong terjemahkan dia, ayat baru kita. Puan Maisarah Mota, terjemahkan boleh Puan Maisarah ayat 71 surah Yunus ini. Yunus ayat 71. Ya. Saya dapat tadi sekerat je tadi yang ayat 71. Sampai ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Tak apa, terus boleh je terus. Okay. Jika adalah terasa berat ke atas kamu berdirinya aku dan peringatan aku dengan ayat-ayat Allah dan peringatan aku tak dapat, lepas tu ke atas Allah lah aku berserah, maka bulatkanlah urusan kamu dan sekutu-sekutu kamu, kemudian janganlah ada urusan kamu ke atas kamu keraguan, kemudian laksanakanlah kepadaku dan janganlah kamu bertangguh kepadaku. Beri tangguh kepadaku. Okey, baik. Word by word, kalau ikut kat skrin, jangan tunggu-tunggu lagi lah. Terus buatlah apa kamu nak buat tu. Itu maksudnya. Okey, baik. Pertama, kenapa Allah suruh kita kisah Nabi Nuh? Lepas kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa. Lepas kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun, Allah SWT cerita pula kisah Nabi Yunus. Habislah. Jadi dalam surah ni ada 3 kisah Nabi. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, Nabi Harun sekalilah. Dan juga kisah Nabi Yunus alaihi salam. Baik, kenapa Allah cerita kisah para Nabi pada Nabi Muhammad SAW? Kita dah beberapa kali ulang sebelum ni, tapi kita ulang kaji balik. Tujuan dia untuk pujuk Nabi. Tujuan dia senang untuk pujuk Nabi. Nabi sedih, kecewa bila orang tak nak terima dakwah Nabi, orang tentang Nabi, bukan sekadar tak nak terima tentang Nabi, bahkan mengugut Nabi. Nak bunuh, menyampah dengan Nabi, boring tengok muka Nabi, itu biasalah. Bahkan sampai tahap orang nak bunuh Nabi. Mengugut. Nak bunuh, nak buang negeri, nak penjarakan, macam-macam lagi nak buat kat Nabi. Nabi datang sungguh-sungguh nak bagi kebaikan, tapi mereka balas kebaikan Nabi dengan kejahatan-kejahatan yang berbagai-bagai. Sedih tak? Sedih. Kecewa tak? Kecewa. Kalau nak hiburkan hati Nabi, nak kuatkan semangat Nabi, Allah datangkan kisah-kisah para Nabi untuk menghibur hati Nabi dan untuk kuatkan semangat Nabi. Kita niaga, sebab tu kalau tuan-tuan join MLM, minta maaf banyaklah kalau tuan-tuan join MLM, tak kisahlah jual apa saja produk. Ada kelas semua. Coaching kelas nama dia. Betul kan? Buat insurans ke, tuan-tuan jadi awal insurans ke, tuan-tuan buat MLM jual produk ke. Kan? Minta maaf lah kalau tuan-tuan ada terlibat. Saya pun adalah juga terlibat sikit-sikit. Malah nak terlibat tu bukan apa. Ada semua kelas dia.
Kita banyak kelas lain lagi. Ngajar tahfiz lagi. Masa dengan anak bini lagi. Banyak semua kelas dia. Ada kawan saya seorang. Minta maaf banyak. Kawan saya seorang. Ustaz jugalah. Isteri dia join MLM satu produk ni. Mula-mula dia tak kisahlah. Mula-mula dia tak kisahlah. Isteri dia nak tolong niaga, cari income lebih untuk keluarga. Dia okey je lah. Tak apalah. Tapi dia kata apa? Lepas isteri dia join produk, jual produk MLM tu, isteri dia ni kerja dia pagi-pagi duduk depan telefon dengan tim nak bakar semangat. Setiap hari pagi-pagi duduk depan telefon. Petang-petang duduk depan telefon lagi. Kenapa? Ada coaching. Dia panggil coaching lah, apalah, program dengan tim lah. Macam-macam nama lah. Jadi kawan saya kata apa? Isteri ni patutnya kebanyakan masa layan suami, layan anak-anak. Tapi kalau hari-hari duk ada telefon dengan tim lah, walaupun sama-sama perempuan, bukanlah kata dalam tim tu laki campur, tak. Ni ustazah punya tim ni. Duduk sama-sama perempuan dalam tim tu, tapi masa duk banyak dengan telefon hari-hari, ayah dia kata kat isteri tak payah buat. Tak payah buat. Orang lain bisnes juga, tapi boleh bagi masa dengan anak isteri. Tapi awak ni buat bisnes, masa dengan telefon je hari-hari. Macam mana kalau join bisnes MLM tu, mesti kena masuk kelas. Leader ke, agent ke, stokis ke, kena masuk kelas. Tuan-tuan pernah ke join? Saya nak tanyalah, kalau ada pernah join MLM, pernah hadapi tak suasana ni? Sekadar tanya. Pernah tak? Tengok orang hadapi suasana ni. Ada beradik ke? Ada Ustaz. Ada. Memang macam tu dia punya ekosistem. Dia punya apa? Ekosistem dia macam tu Ustaz. Ya. Ekosistem macam tu, kesian. Bukan salah buat benda tu. Tapi kalau isteri, kalau sampai pagi-pagi, pukul 8 pagi, suami tak sarapan lagi, anak tak sarapan lagi, duduk kelas pagi-pagi jerit depan telefon. Kita berjaya, kita kaya. Bini tak makan, suami tak makan ni. Anak-anak kubulur depan meja makan, tak makan apa lagi. Contoh. Patut padan lah. Ramai je kawan-kawan kita buat bisnes menjadi, alhamdulillah. Tapi patut padan lah. Masa yang patut diutamakan. Kalau suami yang buat, kalau bujang lagi, silakanlah. Buat. Kita sokong sangat. Tapi kalau sampai hari-hari duduk depan telefon, coaching apa nama tak tahulah, panggil sifu tu, sifu ni, macam-macam sifu ada. Siput, sedut semua. Dah orang-orang yang leader bisnes ni, tak salah. Saya bukan nak beritahu salah. Jangan kata macam tu, ustaz mentang-mentang dia tak bisnes, dia kata kat orang. Insurans tak insurans, semua sama je. Baik. Kenapa dia buat perkara-perkara tu? Yang Tuan Sofi sebut ekosistem tadi. Apa tujuan dia? Nak bakar semangat peniaga-peniaga ni. Jangan putus asa berniaga. Nak bakar semangat, nak bagi motivasi. Jangan give up dalam berniaga. Jangan rasa sedih kalau kena reject. Jangan rasa putus asa kalau orang tak nak beli produk yang kita sedang jual. Itu tujuan dia. Hari-hari masuk kelas. Mingguan punya ada, bulanan punya ada, tahunan punya pun ada juga. Mungkin ada kehilangan kita yang pernah masuk, ataupun pasangan kita pernah masuk, ataupun adik-adik kita pernah masuk. Ada semua kelas apa? Kelas ejen zakat, pula. Kelas ejen hartanah. Kelas ejen tu, ejen ni, kelas ejen emas pun ada. Ejen kita jual emas, kena masuk kelas ni, kelas jual emas, cara nak cari pelanggan untuk beli emas. Allah. Betul lah, tujuan dia supaya peniaga-peniaga ni sungguh-sungguh cari customer dan supaya berjaya dengan perniagaan yang mereka ceburi tersebut. Baguslah. Okey, saya tak nak sentuh bab tu, saya nak kaitkan dengan ayat ni. Apa dia? Bila kita masuk kelas-kelas coaching, kelas bisnes tadi tu, pertama dia bagi nasihat, bakar semangat, maka mereka akan pilih orang-orang berjaya. Mereka akan datangkan orang berjaya dalam bisnes. Tadi tengok, dia baru 6 bulan join bisnes ni, dia punya sale 200,000. Dalam masa 6 bulan ni, income bersih dia 30,000. Part time, tuan-tuan. Jadi kita dengar, wow. Wow tak? Wow kan? Macam-macam wow keluar. Betul lah. Jadi kenapa cerita-cerita macam tu didatangkan? Untuk beri semangat peniaga-peniaga lain, jadi macam dia juga. Baguslah kan? Lepas tu, dia datangkan pula cerita, tengok jutawan ni. Jutawan ni, tahun pertama dia jual produk Coca-Cola. Tahun pertama, dia jual produk Coca-Cola.
Tahun pertama dia buat produk Coca-Cola, tahun pertama tu hanya terhasil dia jual 200 botol. Mula-mula dia buat air Coca-Cola, tahun pertama dia buat, yang terjual tahun pertama 200 botol je. Sekarang satu dunia dia produk dia. Wah, kita dengar terkesan tak? Wah, terkesan. Semangat. Jadi walaupun tahun ni saya ejen jual produk apa saja, bawah kata ada beratus-ratus kotak tak terjual lagi. Contoh. Okay? Contohlah kan. Sebab nak jadi kaya ni, belilah dengan stokis 200 kotak nak jual kat orang ni. Semangat nak jadi kaya ni. Sebab tu ada kata-kata Perli lah ni. Ada kata-kata Perli. Dia kata apa? Di sebalik kejayaan founder-founder hebat dalam produk-produk ni, di sebalik kekayaan founder-founder hebat dalam produk-produk kesihatan dan kecantikan ni, ada ratusan ejen yang simpan stok bawah katil. Betul Tuan Sofi? Betul. Di sebalik kekayaan founder-founder ni, dia keluarkan produk kesihatan apa nama tahu. Ejen diperlukan, stoki diperlukan. Jadi dalam masa seminggu habis produk dia. Siapa yang beli? Ejen dengan stokis beli. Beli 500 kotak, 600 kotak. Betul, pandai-pandailah hampa berniaga sendiri. Tak habis, hampa sedekah kat masjid. Contoh. Tu MLM punya cerita. Biarkan mereka. Tapi dalam ceramah orang bisnes ni tadi, apa dia akan sampaikan? Cerita-cerita pembakar semangat, cerita-cerita yang akan menyebabkan kita dah lemah, rasa macam give up, tak nak berniaga dah. Tak nak berniaga dah sebab orang tak nak beli. Tapi bila dia datangkan cerita-cerita kejayaan orang-orang berniaga, semangat balik. Itu contoh dalam bab ilmu bisnes. Samalah juga Nabi SAW nak sampaikan produk Islam, produk iman ni pada seluruh manusia. Tetapi manusia yang dekat dengan Nabi pun tak nak terima. Sedih tak Nabi? Sedih ha? Kaum kerabat dia pun tak nak terima. Sedih tak? Sedihlah Nabi. Maka Allah pun sampaikan pada Nabi, wahai Muhammad, jangan sedih. Nabi-Nabi sebelum kau pun ada kena reject. Bahkan Nabi Nuh ni yang reject dia isteri dia. Yang reject dia anak dia seorang. Bukan orang jauh-jauh reject, orang dekat-dekat pun reject juga. Dia cerita-cerita macam ni akan menguatkan semangat Nabi, akan membuatkan Nabi lebih bersemangat untuk terus berdakwah. Macam orang bisnes, dia dengar kejayaan datuk tu, datin ni, jutawan tu, jutawan ni, billionaire tu, billionaire ni. Semangat tak? Semangat. Jadi bila semangat, orang tak nak beli pun tak apa, dia tetap ceria. Tak apa, dia tak nak beli. Tapi mungkin esok akan ada 10 customer beli produk aku. Hari-hari dia guna mindset yang sama. Bila ada customer kata no, tak nak beli, dia pun kata apa? No tu maksudnya next opportunity chain. Tak apa, betul lah tu. Tu nasihat-nasihat yang positif untuk orang bisnes. Nak beri kuat semangat, jangan give up, jangan putus asa. Samalah juga, Nabi tak give up, Nabi tak putus asa. Tapi cerita-cerita kisah Nabi, bila Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kuatkan semangat Nabi, untuk nak beritahu, wahai Muhammad, inilah lumrah, inilah fitrah dalam berdakwah. Kamu akan menghadapi kesusahan, barulah kamu akan mencapai kejayaan. Okay, baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa kisah Nabi Nuh alaihi salam? Mana-mana surah, sekiranya Allah nak memulakan kisah para Nabi kepada Nabi Muhammad, Allah akan mulakan dengan kisah Nabi Nuh. Kebanyakan ketika mana Allah nak mulakan kisah para Nabi kepada Nabi Muhammad, Allah akan mulakan dengan kisah Nabi Nuh. Contoh, nanti kita masuk surah Hud, saya tunjuk. Nanti lepas ni kita masuk surah Hud, tahu surah Hud. Muka surat 221 surah Hud. Kita sekarang 217 surah Yunus lagi. Nanti 221 surah Hud. Nama surah tu surah Hud. Tapi cerita yang pertama bukan cerita Nabi Hud, tahu. Cerita yang pertama cerita apa? Cerita Nabi Nuh. Bermula page 224. Kisah pertama kisah Nabi Nuh. Saya ulang balik. Nanti masuk kisah surah Hud. Patutnya cerita pertama cerita Nabi Hud lah kan? Tak ada. Cerita pertama cerita Nabi Nuh. Samalah juga surah kita sekarang surah Yunus. Tapi kisah Nabi Yunus tak mari lagi. Mari kisah Nabi Nuh dulu. Kenapa? Kerana Nabi Nuh salah seorang Nabi Ulul Azmi, yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh adalah Nabi yang paling lama berdakwah. Yang ketiga, Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama menghadapi golongan kafir. Sebelum Nabi Nuh, tak ada orang kafir. Zaman Nabi Adam mana ada orang kafir, orang jahat, orang masih ada, tapi kafir tak ada. Zaman Nabi Nuh ni mula ada orang kafir, masa itulah, ni Tuan Sofi share kat skrin, ayat 25, surah Hud. Kita akan masuklah mungkin bulan depan insyaAllah.
Nabi Nuh Nabi yang perdana berdakwah, Nabi Nuh Nabi yang mula-mula menghadapi golongan kafir, dan kaum Nabi Nuh adalah kaum yang mula-mula dapat azab Allah secara keseluruhan atas muka bumi ini. Okey, baik. Kita tak nak panjang-panjang kisah Nabi Nuh ke dalam surah Yunus ni. Kenapa? Kita tak nak panjang-panjang kisah Nabi Nuh dalam surah Yunus ni. Kenapa? Sebab nanti dalam surah Hud kita akan masuk kisah paling panjang tentang Nabi Nuh. Daripada ayat kat skrin tu, Tuan Safi, ayat 25, Tuan Safi tengok kat skrin, Tuan Safi dah share kat skrin kita ayat 25. So daripada ayat 25 surah Hud tu, daripada ayat 25 sampailah ayat yang ke-49. Lebih kurang selai setengah lebih kurang. Jadi kisah Nabi Nuh yang paling panjang adalah dalam surah Hud. Banyak tempat Allah kisahkan kisah Nabi Nuh, tapi yang paling panjang adalah yang ada dalam surah Hud. Bila surah Hud? Nanti kita akan masuk kemudian. Okey, baik. Walau bagaimanapun, kita ceritalah seringkas tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, nama dia bukan Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, nama dia bukan Nuh. Nama Nabi Nuh alaihi salam adalah Abdul Ghaffar. Nama Nabi Nuh alaihi salam adalah Abdul Ghaffar bin Malak. Abdul Ghaffar bin Malak bin Matushalkha bin Akhnukh. Akhnukh ni Nabi Idris. Okey. Bin Matushalkha bin Akhnukh. Akhnukh tu adalah Nabi Idris alaihi salam. Okey. Baik. Lepas Nabi Idris terus sampai Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dilantik menjadi nabi. Okey, kenapa Nabi Nuh dipanggil Nuh sedangkan namanya Abdul Ghaffar ataupun Malak, Abdul Ghaffar bin Malak. Tapi kenapa dipanggil Nuh alaihi salam? Ada 3 kisah. Pertama, satu hari Nabi Nuh alaihi salam lalu kat kambing pula. Lalu berhampiran seekor anjing yang jelek pandangannya, cacat. Jelek, cacat. Maka Nabi Nuh kata apa? Akhsa ya qabih, wuduh anjing ni. Wuduh muka anjing ni, Nabi Nuh kata. Maka Allah Ta'ala cakap pada Nabi Nuh, A'abtani abtal kalba. Kau cela anjing ke kau cela aku? Kau kata anjing tu wuduh. Siapa yang buat muka dia macam tu? Jadi kau mengatakan anjing ke mengatakan aku? Nabi Nuh menyesal terhadap kata-kata dia. Lalu dia menangis dengan nangisan yang agak lama. Sebab tu dia digelar Nuh. Nuh ni maksudnya kuat menangis. Nuh ni adalah makna terjemah dia kuat menangis. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam dipanggil Nuh kerana dia menangis yang sangat lama kerana kaum dia tak nak menerima dakwah dia. Dia berdakwah, kaum dia tak nak menerima dakwah dia, sebab tu dia menangis. Ada pendapat mengatakan Nabi Nuh alaihi salam menangis setelah Nabi Nuh alaihi salam dakwah kaum dia tak nak terima, Nabi Nuh doa kehancuran. Ni yang kedua. Lepas Nabi Nuh doa kehancuran, kaum mereka hancur, Nabi Nuh bersedih kerana telah berdoa atas kehancuran kaum dia. Sedih sangat. Pendapat ketiga, Nabi Nuh alaihi salam menangis terhadap anaknya Kan'an. Dia ingat anak dia Islam. Dia ingat anak dia tu beriman dengan dia. Rupanya anak dia munafik, mati dalam banjir. Sebab tu dia dipanggil Nuh. Sebab tu gelaran untuk dia adalah Nuh alaihi salam. Okey, baik. Nabi Nuh alaihi salam dilantik jadi Nabi umur 40. Umur 40. Ini menurut pendapat kebanyakan mufassirin. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Lepas 950 tahun, Nabi Nuh masih lagi hidup selepas banjir besar lebih kurang 250 tahun. Soalan periksa hujung tahun nanti. Saya tanya sekarang. Berapakah jumlah umur Nabi Nuh? Cuba jawab. Keluarkan kalkulator masing-masing. Berapakah jumlah umur Nabi Nuh AS? Okey, semula. Nabi Nuh dilantik jadi Nabi umur 40. Berdakwah selama 950 tahun. Lepas banjir besar kan, semua kafir mati, tinggal Islam saja atas kapal. Nabi Nuh hidup lagi selepas itu selama 250 tahun. Jadi berapakah jumlah umur Nabi Nuh AS? 1240. Salah. Salah. Betul. Ya ke salah? 1240 betul. Betul, Mak?
1240. Yes. Jumlah umur Nabi Nuh 1240. Yang sahihnya dalam jumlah saya sebut tadi, yang sahihnya adalah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tu sahih. Dari sudut berapa lama, bila dia lantik menjadi nabi, ada kata 30, ada kata 40, tapi mufassirin memilih 40. Kenapa 40? Most of para nabi dilantik menjadi nabi umur 40. Lepas Nabi Nuh alaihi salam selamat pada banjir, Allah masih panjangkan umurnya selama 250 tahun. Lepas 250 tahun itulah Nabi Nuh meninggal. Orang atas kapal tadi mula meninggal. Pada situlah lahir balik orang kafir. Tolong baca Tuan Sofi muka surat 397 boleh? 397 ayat bawah sekali. Ini betul, 950 tahun. Terima kasih Ahmad. Ayat berapa Ustaz? Bawah sekali, 14. Page 397 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka berkeadaan zalim, yakni dengan kufur derhaka. Okey. Kami utus. Terima kasih Tuan Sofi. Maksud kami utus tu bukan kami lahirkan. Jangan pula kami utus kami lahirkan, salah. Kami utus tu maksudnya kami mula lantik dia menjadi Nabi. Lepas pada lantik menjadi Nabi, dia tinggal bersama kaum dia 950 tahun. Lepas tu kaum dia ditimpa banjir besar. Lepas pada tu, ulama tafsir mengatakan dia masih hidup lagi selama 250 tahun. Jadi kenapa Allah dahulukan kisah Nabi Nuh? Kerana dia adalah Nabi yang pertama menghadapi orang kafir. Dia paling lama berdakwah di kalangan para Nabi. Dan umat dia lah umat yang pertama kena azab besar daripada Allah SWT. Nabi Nuh termasuk di kalangan Nabi Ulul Azmi. Tengok surah Al-Ahzab, muka surat 41. Waktu tu berapa ya? Puan Nur Zakiah tolong baca. Puan Nur Zakiah, muka surat 41. 419. Boleh tak sahabat-sahabat buka 419? 419 yang atas sekali, Puan Nur Zakiah. Jadi kalau kita nak tengok Nabi-Nabi Ulul Azmi, ni ayat dia. Dengar ke Ustaz? Ya? Dengar? Dengar. Ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada para nabi dan daripada engkau sendiri, daripada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang teguh. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Tengok kat skrin. Sama-sama. Kami mengambil daripada nabi-nabi perjanjian setia mereka. Allah mengambil perjanjian setia dengan para nabi. Jadi bila sebut para nabi, termasuk tak Nabi Nuh? Termasuk tak Nabi Musa? Termasuk tak Nabi Isa? Semua termasuk. Tapi kenapa Allah masih lagi mention nama 5 orang nabi ini? Kerana mereka mempunyai tugas yang berat, ujian yang paling berat di kalangan para nabi yang lain. Semua nabi ada ujian, semua nabi diuji. Semua nabi mengalami ujian yang besar dalam berdakwah. Tetapi 5 orang nabi inilah yang paling berat dalam ujian dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut nama dia special banding nabi-nabi yang lain. Jadi ini 5 nama nabi Ulul Azmi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Walhal, kalau tak sebut nama 5 orang nabi ni, termasuk tak dalam ayat kami mengambil perjanjian dengan para nabi? Dah cukup lah. Dah masuklah 5 nabi itu sekali. Kenapa nak perlu keluarkan balik nama mereka? Allah keluarkan juga nama mereka di kalangan para nabi, nak beritahu mereka punya tugas lagi besar banding para nabi yang lain. Okey, baik. Apa kata Nabi Nuh AS dalam ayat ni? Sebelum kita faham ayat ni, kita kena tahu Nabi Nuh AS berdakwah all out. Kalau dalam ilmu bisnes dipanggil AUMA. Apa maksud AUMA? A-O-M-A. Dalam ilmu bisnes dipanggil AUMA. A-O-M-A. A-O-M-A ni dalam ilmu bisnes dipanggil apa tu? All out massive impact. Tak silap saya lah. Itu maksud dia. Okay, dalam ilmu bisnes lah. Maksudnya memang all out lah. Hari-hari jumpa 10 orang customer. Hari-hari kena cerita pada 10 orang produk dia. Itu dipanggil AUMA dalam ilmu bisnes.
All out, massive impact. Betul ke Tuan Safi terjemah dia tu bahasa Inggeris? Tuan Safi? Ke saya salah sebut? Auma tu? Pasti Ustaz, Auma ni dia term-term yang digunakan oleh grup-grup tertentu. Ya, tapi massive impact tu maksudnya buat kerja sungguh-sungguh lah kan, betul? Betul Ustaz. All out, massive impact. Maksudnya gila-gilanya lah cari customer. Kita nak jual produk, nak iklan kat jiran pun malu. Betul kan? Kita jual produk, nak iklan kat jiran pun malu. Tapi tak, orang-orang yang gila bisnes ni, hari-hari cari 20 orang baru untuk dengar pasal produk dia. Beli tak beli lain cerita, aku kena buat macam ni. Itu dia panggil all out, massive impact dalam ilmu bisnes. Nabi Nuh AS lagi hebat pada tu. Tengok lagi hebat Nabi Nuh, page 570. Tolong baca Puan Izawani boleh? 570. Okey. 570 surah Nuh ayat yang ke apa ayat ada 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ni kata-kata Nabi Nuh. Puan Izawani tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah puas menyeru mereka, Nuh berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman. Tetapi seruanku itu tidak memberikan mereka sebarang faedah pun, selain daripada menambahkan mereka melarikan diri daripada kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka menyumbatkan telinga dengan jari masing-masing dan menyungkup baju ke mukanya, serta berdegil dengan keingkarannya dan bersikap sombong yang melampau. Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terangan." Satu lagi. Kemudian aku berulang-ulang menyeru mereka dengan berterus terang dan menyeru mereka lagi secara berseorangan secara diam-diam. Okay, itu dia panggil Auma ni dalam ilmu bisnes ni. All out, massive impact. Ustaz tahu mana ilmu bisnes banyak-banyak ni? Adalah, tak boleh beritahu. Okay. Allah kata, Nabi Nuh kata, aku dakwah siang malam. Siang malam satu. Okay, satu. Kemudian, siang malam ni maksudnya bukan part time, hari-hari. Secara openly pun ada, secretly pun ada, private one-to-one ada, seorang-seorang ada, ramai-ramai ada. Gila-gilanya berdakwah. Bila Nabi Nuh AS gila-gilanya berdakwah, orang senang tak? Tak senang. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan yang dah lama mungkin biasa dengan saya. Tuan-tuan tahu tak saya berniaga apa? Tuan-tuan tahu tak saya berniaga apa? Minyak hitam Ustaz. Minyak hitam, Tuan Sofi, alhamdulillah. Lagi? Madu. Alhamdulillah. Lagi? Sos cili. Apa dia? Sos cili. Sos cili. Lagi? Masya Allah. Amal? Emas. Tengok tu produk saya. Ada lagi? Puan Nazakia. Apa satu lagi Puan Nazakia? Ni Tuan Haji Abdul Kahar dengan Puan Azhar sok masuk saya. Air kangen. Air kangen. Kangen water. Machine kangen water. Jadi banyak produk saya berniaga tau. Emas. Madu. Minyak enjin. Apa lagi tadi? Sos cili. Air kangen water. Tuan-tuan, saya nak tanya lah. Apa yang saya berniaga ni, dalam setahun, berapa kali saya elankan dalam grup kelas kita Air Rabu? Puan Zaki ada dalam grup Air Rabu, grup WhatsApp kelas kita ni? Air Rabu malam saya ada, siang WhatsApp group kan. Rabu tak ada kot. Tak ada. Okey, yang lama dalam grup WhatsApp kita Tuan Saufi, Puan Norazila, Tuan Haji Syahril, Puan Zanaria, yang lama dalam grup WhatsApp kita Hari Rabu. Berapa kali saya elan dalam setahun produk-produk saya dalam kelas kita, Puan Zanaria, Tuan Haji Syahril? Tak ada Ustaz. Tak ada. Ustaz lebih kepada bercakap je. Jarang. Tuan Safi kata tak ada, Puan Zanaria kata jarang-jarang. Tuan Haji Syahril kadang-kadang. Tak pernah. Tak pernah. Ada. Tapi dalam WhatsApp ada sekali macam tu. Okey. Tuan-tuan bayangkan, kalau hari-hari saya post pasal produk saya. Pagi lepas subuh, tuan-tuan siapa nak beli emas, sos, minyak hitam, madu, beli dengan saya. Pagi sekali. Malam karang sekali lagi. Esok pagi, elan saya lagi. Malam elan saya lagi. Agak-agak berapa lama orang nak duduk dalam grup tu? Nanti Tuan Safi ubahlah.
Grup kita tak jadi grup ngaji ya. Kedai mini Ustaz Huzaifah. Boleh Tuan Safi ubah macam tu? Boleh Ustaz, boleh. Apa maksud saya? Kita ada grup office, kita ada grup penduduk, kita ada grup surau. Ada kawan-kawan kita berniaga, betul kan? Tak dinafikan. Kawan-kawan kita cari rezeki lebih, part-time nak berniaga. Betul kan? Tak dinafikan. Tapi kalau hari-hari dia iklan produk dia dalam grup surau, serabut tak? Nak tanya tuan-tuan. Memang serabut Ustaz. Dalam grup surau saya pun ada jugalah 1, 2, 3 individu macam tu tiap-tiap hari. Serabut. Terima kasih Tuan Sofi. Tu dalam grup WhatsApp. Kat tempat kerja, ada tak kawan-kawan kita buat MLM kat tempat kerja? MLM ke, insurans ke, ada ke tak ada tempat kerja kita? Sahabat-sahabat, cuba share, ada ke tak ada? Poin zaman ni, ada tak? Ada. Ada. Menyampah ke tak menyampah dengan dia? Bukan nak kutuk orang ni. Benda macam tu saya scroll je, tak peduli pun. Tak, okey. Tak menyampah, tak selesa je Ustaz. Ya, tak selesa, betul. Terima kasih Tuan Safi. Dalam ilmu bisnes, masuk ilmu bisnes lagi. Sorry lah sebab saya alhamdulillah lah berkawan dengan ilmu bisnes, dia ajar benda macam tu. Saya paling dapat banyak manfaat ilmu bisnes daripada grup Kangen Water. Banyak ilmu bisnes saya dapat. Dan saya belajar ilmu bisnes tu, saya bukanlah fokus nak bisnes sangat. Banyak benda ilmu bisnes saya dapat daripada grup Kangen Water, saya boleh relate dengan kelas pengajian kita. Tu je. Tuan-tuan tak pernah tahu pun saya berniaga benda-benda tadi kan. Baik, dalam grup bisnes dia kata apa? Jangan selalu elan dalam grup. Go personal, pergi personal. Setahun sekali cukup. Kelas kita berapa orang ni dalam grup, saya tak akan elan dalam grup kelas kita, saya pergi personal. Itu pun kalau saya rajin nak buat. Sebab apa? Kalau hari-hari elan dalam grup, orang menyampah, orang meluak, orang cemuai. Sampai orang tu kata apa? Aku kalau nak beli madu, malah aku bingung Ustaz ni. Hari-hari mesej dia je. Macam madu dia seorang je bagus. Biar aku cari kat Rosyamat, madu lagi bagus. Contoh. Orang meluak, orang cemuai. Kalau orang kita hari-hari elan benda sama. Sama lah juga kat office kita. Kalau ada kawan-kawan kita join MLM. Kalau ada kawan-kawan kita buat insurans. Kita nampak dia je, dia tanya, Tuan Haji, bila nak masuk insurans saya? Bila nak beli plan saya? Sekali. Okeylah, kita berjalan. Apalah nantilah. Kita gaji cukup-cukup makan, dia suruh beli insurans. Sekali kita okey lagi. Lepas 2 hari datang lagi tanya, Tuan Haji bila nak beli plan insurans dengan saya? Hari kedua. Okey lagi lah. Saya dah main kat luar. Boleh? Sorry Kali kedua okey lagi. Orang tu ajak kita beli insurans dia. Kali ketiga, dia jumpa kita, dia elan lagi. Minggu depan, saya nampak dia, saya pusing kot lain. Betul kan? Nak pergi makan, tengok dia datang lagi kedai kantin yang sama juga. Malah aku gadak muka dia. Serabut. Tahu serabut. Cemuai. Nyampah. Jumpa dia, tak ada benda lain dia cakap. Insurans. Tu contoh lah. Kalau jual produk lain, jumpa dia tak ada benda lain. Madu dia. Macam madu dia seorang je original kat dunia ni. Tuan-tuan pernah tak hadapi suasana macam ni? Boleh share tak? Tuan Sofi. Dulu biasanya orang-orang insurans Ustaz. Jadi kalau hari-hari cakap benda yang sama, kita menyampah dengan dia. Dalam grup ngaji kita ni ada sahabat-sahabat saya. Grup kelas kita alhamdulillah. Grup kelas hari Abu alhamdulillah. Semuanya okey. Ada grup kelas ngaji lain, mungkin Puan Razak Zakiyah pun ada dalam grup kelas lain. Tak kerti bahasa, tak faham bahasa, orang cakap jangan elan berniaga ni, elan juga berniaga kat sini. Contoh, ada kelas macam tu. Bukan tak boleh elan berniaga, sekali-sekala okey lah. Hari-hari elan produk dia, kenapa orang? Orang cakap ni kelas ngaji, untuk Ustaz share benda-benda berkaitan kelas. Tak payahlah elan produk awak hari-hari. Dia buat tak tahu elan juga benda tu hari-hari. Apa nama cellmate apa tak tahu, bukan nak untuk produk dia kita tak tahu, tapi orang berniaga tu dia telah buat kita menyampah dengan dia, jadi kita tak akan beli produk dia. Jadi kalau ada orang insurans, orang MLM yang kita tahu dah, nampak muka dia mesti suruh beli masuk MLM bawah dia, daftar 1,200. okey, insurans bayar ni 200 je sebulan, contoh. Tuan-tuan, kita akan menyampah dengan orang-orang yang hari-hari cakap benda yang sama, betul kan? Betul. Tak dinafikan. Sebab tu saya takkan iklan produk saya dalam grup ni hari-hari. Orang menyampah. Dan saya juga takkan cakap benda yang sama pada kawan-kawan saya apa saya jual hari-hari. Minyak enjin kereta, orang tukar 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau saya iklan setiap minggu, takkan kata gila Ustaznya. Ingat minyak hitam orang minum ke setiap minggu nak iklan produk dia. Contohlah. Jadi saya takkan iklan produk saya hari-hari sebab saya tak nak orang menyampah dengan saya. Jelas tak maksud saya? Dalam ayat ni, Nabi Nuh
Kalau dia berdakwah seminggu sekali, hari Sabtu je dia berdakwah, hari lain dia kerja, jual madu, jual minyak hitam. Contoh kan ni jual emas Nabi Nuh. Orang boleh terima. Biarlah seminggu sekali dia melalut-lalut suka hati dia lah. Tapi Nabi Nuh, orang rasa berat dia ada bersama kaum tu sebab apa tuan-tuan? Kenapa orang rasa berat dia ada kat kaum tu? Orang tengok dia, orang tahu dah, alah, mesti cakap benda tu. Alah, cakap benda yang sama lagi. Tuan-tuan, orang bisnes tadi, kalau hari-hari cakap kita menyampah, Nabi Nuh sehari 2-3 kali, pagi, petang, siang, malam cakap benda yang sama. Orang tak menyampah, tak meluat ke? Orang tak menyampah, tak meluat ke? Menyampah gila-gila, meluat gila-gila punya. Tu cerita dia. Lepas tu dalam ilmu bisnes, dia kena muka tebal. Orang menyampah ke, orang meluat ke, orang halau ke, buat tak tahu. Baru boleh buat bisnes. Kalau alamak orang halau lah, orang kata tak jadi bisnes, hati macam tisu tandas, tak boleh buat bisnes. Contoh. Itu dalam bisnes. Nabi Nuh dia pun tahu, bila dia berdakwah cakap benda yang sama, yang berlawanan dengan kaum mereka dah anuti berpuluh-puluh tahun, orang akan benci, orang akan tak suka. Sebab tu Nabi Nuh kata dalam ayat ni, kenapa Nabi Nuh kata macam tu? Dia tahu kaum dia terasa berat dengan adanya dia. Kita tengok kawan kita yang jual insurans MLM tadi, kita nampak je muka dia kat office, jumpa dia ni lagi. Nampak dia ni lagi. Kalau boleh aku nak mengelak jumpa dia kat office ni, sebab tahu dah kalau jumpa dia mesti ajak masuk insurans bawah dia. Mesti cerita MLM dia. Kita bukan tak nak support bisnes dia, kita pun ada keperluan lain lagi. Tapi kalau hari-hari iklan serabut pula tak. Sampai kita kata malah cakap dengan dia. Sampai dia call tau dah. Malah aku angkat. Dia call malah angkat. Dia WhatsApp, malah buka pun WhatsApp dia. Nampak WhatsApp dia masuk terus padam semua mesej-mesej dia. Menyampah sangat dengan dia. Tu contoh dalam ilmu bisnes lah. Jadi orang bisnes jangan buat macam tu. Orang bisnes jangan buat macam tu. Jangan buat orang menyampah dengan kita sampai tak nak beli produk kita. Contoh. Nabi Nuh tak boleh buat macam tu. Sebab Nabi Nuh bukan bisnes nak untung dunia. Nabi Nuh buat perintah Allah. Nabi Nuh tanggungjawab. Nabi Nuh buat dengan penuh tanggungjawab. Sebab tu dia kata pada kaum dia dalam ayat kita sekarang, kalau terasa berat kedudukan aku di kalangan kamu ni terasa berat, rasa menyampah, rasa cemuih, rasa geram, macam-macam rasa ada tadilah kan. Dan kamu menyampah lagi bila aku beri peringatan ayat-ayat Allah, maka buatlah apa kamu nak buat. Kamu nak bunuh ke, kamu nak sihir ke, kamu nak buat apa saja, buatlah. Aku tak akan berganjak pada aku buat. Ni hak kau punya dakwah. Ni yang bagus. Dalam bisnes jangan buat macam ni, orang menyampah. Dalam dakwah kena buat macam ni. Sebab dalam bisnes kita nak orang suka beli produk kita. Betul kan? Itu ilmu bisnes. Saya tak akan buat tuan-tuan menyampah dengan produk saya sampai hari-hari 3 kali saya elan dalam grup kelas kita. Puan Norazilah ada jual sate. Betul Puan Norazilah kan? Puan Norazilah? Ya, dulu. Berapa kali Puan Norazilah elan dalam grup? 2 kali. Betul Puan? 2 kali, 3 kali macam tu lah. Cuba Puan Norazilah elan hari-hari. Agak-agak apa berlaku Puan Norazilah? Mesti orang menyampah. Saya akan remove Puan pada grup. Tu saya akan menyampah. Sebelum orang lain menyampah, sebelum orang lain left grup sebab Puan, saya akan remove dulu Puan daripada grup. Tu saya akan buat. Okey, betul tak? Maksud saya apa dia? Bukan tak boleh berniaga, tapi kalau hari-hari elan benda yang sama, orang serabut menyampah. Dalam ilmu bisnes, jangan buat orang menyampah. Baru orang akan beli produk kita. Tapi dalam dakwah, sebab apa dalam bisnes dia? Tu sebab kita nak duit orang tu. Kita nak keuntungan daripada orang tu. Tu ilmu bisnes. Tapi dalam berdakwah, tak boleh buat macam tu. Saya nak berdakwah, tapi dalam masa yang sama, saya tak nak orang tak suka saya. Saya nak berdakwah dalam masa yang sama, saya tak nak orang menyampah dengan saya. Tak. Dalam berdakwah, Nabi Nuh punya dakwah ni, Nabi Nuh nak redha Allah, Nabi Nuh tunaikan perintah Allah, dan Nabi Nuh nak mereka selamat ke akhirat. Kalau Nabi Nuh nak fikirkan orang suka saja, Nabi Nuh kata apa? Siapa nak dengar, mari rumah saya. Siapa tak nak dengar, tak apa. Boleh Nabi Nuh buat dakwah macam tu? InsyaAllah orang tak menyampah dengan dia. Orang tak benci dengan dia, orang tak meluat dengan dia. Tapi tak, dalam dakwah bukan macam tu. Nak cerita, Nabi Nuh ni pagi, petang, siang, malam, secara seorang-seorang, secara ramai-ramai berdakwah sampai kaum dia rasa berat. Adanya dia tu dah rasa berat. Dia belum buka mulut lagi, orang dah rasa berat. Kalau dia start buka mulut lagi, dah orang menyampah tak dengar cakap dia. Nampak? Maka Nabi Nuh kata, nak buat-buat. Nak sihir, nak bunuh, nak buat apa saja, buatlah. Jangan tangguh-tangguh.
Minggu depan kita akan bincang. Mungkin masa awal sikit boleh kita bincang. Boleh ke tak boleh kita orang Islam hari ni, kita dakwah orang kafir tak nak beriman, kita pun cakap pada orang kafir, nak sihir-sihir lah, nak bunuh-bunuh lah, nak letup, nak bom buat lah. Boleh tanya, kenapa Ustaz cakap macam tu? Ni Nabi Nuh, tengok Nabi Nuh kat skrin. Nabi Nuh kata apa? Kamu kumpul dengan sekutu-sekutu kamu kat skrin kan? Kamu buat keazaman, berkumpul dengan sekutu-sekutu kamu, buat orang jangan ajak kamu. Buat. Jangan ada rasa ragu-ragu. Nak buat atau tak nak buat. Jangan ada rasa ragu-ragu langsung. Terus buat je. Jangan tangguh-tangguh. Buat terus. Nabi Nuh cakap macam tu pada umat dia. Jadi soalan saya, kita akan bincang minggu depan. Boleh tak saya ataupun pendakwah-pendakwah Islam pergi dakwah mana-mana orang kafir tak nak terima. Orang kafir kata, kau dakwah lagi siap kau. Lepas tu orang Islam tu, pendakwah tu kata apa? Nak bunuh-bunuh nak letup-letup nak bakar, nak bom, silakan. Aku tak takut langsung. Itu aku tanya, kenapa Ustaz cakap macam tu? Nabi Nuh cakap macam tu. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan? Tak payah jawab malam ni. Tak boleh. Tak jawab. Tak apa Puan Izzah ni, tak apa. Kita jawab minggu depan. Kita akan bincang minggu depan insya-Allah. Maafkan saya ambil masa lebih sikit. Tersemangat pula malam ni. Okey. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik saya mohon maaf. Saya bukan niat nak kenakan, nak sindir, nak perli orang MLM. Bukan ada niat saya nak sindir, nak perli orang insurans, tak. Orang MLM, orang insurans, mereka sungguh-sungguh nak cari rezeki untuk anak mereka. Betul kan? Ada orang yang gaji basic RM1,500, anak 5 orang, 6 orang. Boleh cukup ke makan bulan-bulan? Tuan-tuan, bayangkan. Gaji basic RM1,500, anak 3 orang semua sekolah, cukup ke? Kita faham situasi zaman sekarang. Jadi mereka cari income lebih, buat insurans ada, buat MLM ada. Niat mereka baik. Tapi yang saya maksudkan apa dia? Cara mereka salah. Mereka kena belajar cara yang betul untuk tackle hati pembeli. Jangan menggunakan cara sembrono sampai pembeli-pembeli menyampah meluat dengan mereka. Itu je saya nak sampaikan. Okay? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.